Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Surah binti Bahari, I18102739. Okey, saya bahagian pengenalan. Okey, apa tu dakwah? Dakwah adalah bahagian daripada kehidupan dan tanggungjawab setiap semua Muslim. Setiap gerak-geri seseorang tu, seseorang Muslim sepatutnya berlandaskan atas kesedaran yang mengamalkan Islam dan menyebarkan syiarnya di samping mendidik masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang sebenar. Okey, seterusnya ialah sekolah. Sekolah adalah salah satu bentuk daripada institusi dakwah yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Hal ini kerana sekolah adalah institusi yang memainkan peranan yang cukup besar dalam membentuk kepribadian dan karakter manusia. Waktu di sekolah adalah menjana perkembangan fizikal, mental, intelektual, emosional, spiritual dan sosial. Pengurusan institusi dakwah di sekolah tidak hanya membataskan pengurusan bahagian-bahagian yang atau unit-unit di dalam institusi tersebut secara langsung, ianya juga merangkumi pengurusan program-program dakwah yang sebenarnya merupakan akar tunjang kepada institusi dakwah atau sekolah itu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatimah binti Abdullah, I18102710. Okay, saya akan menerangkan mengenai peranan institusi dalam menjalankan dakwah. Okay, yang pertama adalah mengupayakan perkadiran, klasifikasi dan pengurusan sasaran. Okay, apa yang dimaksudkan dengan perkadiran adalah satu teras anggota yang orang kata terlatih ataupun profesional dalam melatih unit yang baru. Sebagai contohnya adalah sebagai pendakwah. Okey, dalam nak menyampaikan dakwah mesti kita ada pendakwah terlebih dahulu kan. Okey, so daripada penghasilannya pendakwah ni dia akan dalam institusi ni diharapkan dia mewujudkan ataupun melahirkan pendakwah yang lebih baik dan lebih berilmu. So daripada hasil-hasil pada situ, okay, kita mengharapkan untuk mewujudkan program-program pengukuhan dan perluasan yang mana di dalam sebuah institusi tu program-program tersebut ataupun perluasan perlu dilakukan dengan kaedah yang rapi. Itu yang dicakapkan dengan klasifikasi, yang mana kita mengorganisasikan sesebuah program ataupun sesebuah organisasi itu di dalam institusi dakwah ni dengan lebih rapi. Yang seterusnya adalah mewujudkan kesatuan ummah, yang seperti kita tahu sebagai contohnya di Malaysia. Okay, di Malaysia ni kita mempunyai pelbagai politik kan. Okay, so berkemungkinan masyarakat di Malaysia mempunyai politik yang berbeza, dan pada politik yang berbeza ni boleh berlakunya perpecahan. Jadinya fungsi institusi ni adalah untuk menyatu padukan ummah, yang mana bila mana sebagai contohnya solat Jumaat. Solat Jumaat bila mana walaupun daripada sudut politik yang berbeza ataupun masyarakat yang berbeza, tapi semua orang akan datang ke masjid untuk solat Jumaat. So bila mana semua orang berkumpul di di masjid, dakwah yang disampaikan itu lebih mudah untuk disampaikan. So bila bila aktiviti penyatu paduan ni dapat dijalankan dengan baik, jadinya kita dapat melahirkan masyarakat yang lebih bertolak ansur, harmoni dan sebagainya. So apabila kita dapat melahirkan masyarakat yang sebegini, ia akan menjadikan negara ni sebagai negara yang harmoni. Seterusnya adalah mewujudkan khidmat kemasyarakatan. Okay, sebagai contohnya dalam menyampaikan dakwah, okay, kita buat dakwah outreach yang mana kita pergi jumpa orang, kita bagi bantuan ataupun jumpa orang ni atau bantuan dengan orang kata menggunakan istilah caring, sharing and loving. So daripada situ kita nak memperkenalkan bahawa dakwah Islam ni adalah dakwah yang mulia. So bila mana kat sini, bila kita wujudkan khidmat kemasyarakatan ni, orang akan pandang dakwah Islam ni sebagai yang membantu umatnya sendiri. Okay, seterusnya dan yang terakhir
adalah melahirkan umat yang penuh dengan kebijaksanaan. Okey, kita tahu sebagai peranan institusi, contoh institusi seperti sekolah, masjid dan sebagainya. Okey, kita ada melatih contoh macam tadi kita kata pendakwah kan. Dan seterusnya kalau kat sekolah dengan pelajar-pelajar. So bila mana kita ada institusi-institusi ni, dia ada tenaga pengajar sendiri. So bila mana ilmu tu disampaikan di dalam institusi ni dengan sebaiknya, maka ilmu yang diberikan tu akan dimanfaatkan. Apabila ilmu yang dimanfaatkan itu, dia dapat melahirkan sebuah masyarakat ataupun seorang ummah yang lebih berilmu. Dan orang kata dengan ilmu yang digunakan itu dapat menjadikannya ia untuk lebih bijaksana. Itu saja, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Najwa binti Abdul Wahid, I18102762. Okey, yang mana ketahui tajuk kami adalah strategi peranan institusi dalam pendekatan dakwah. Okey, dekat sini saya akan menerangkan tentang cabaran pendekatan dakwah, di mana kita tahu pelbagai cabaran yang dihadapi oleh para pendakwah, iaitu saya akan menerangkan 3 sahaja cabaran yang dihadapi oleh para pendakwah, iaitu perlu diteliti dan diperhalusi. Bermaksud dekat sini, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dihujahkan di depan orang ramai, perlulah para pendakwah membuat, orang cakap perlu disusun dengan teliti dan diperhalusi apa yang ingin disampaikan. Okey, yang kedua adalah dalam berdakwah ataupun pendakwah yang orang cakap yang telah banyak kali pergi sana, pergi berdakwah kat sini kan. Jadi tak semua suka dengan cara ataupun tidak semua suka dengan input yang diperkatakan. Okey, yang poin kedua ni adalah tidak disukai atau dimusuhi oleh segelintir rakyat. Yang ni banyaklah sekarang kan. Jadi tidak semua orang boleh terima apa yang kita perkatakan. Jadi macam saya cakap tadi, yang poin pertama tu perlu diperhalusi apa yang kita nak katakan. Jadi mungkin dekat situ kita boleh avoid benda yang orang yang tak suka ni kan. Jadi kita nak menghalang orang yang tak suka ataupun bermusuh dengan kita ni, sukarlah benda tu, sebab kita tak tahu siapa yang suka, siapa yang tak suka dengan cara kita berdakwah dan cara kita nak attract kita punya orang ramai, yang kita berdepan dengan orang ramai tu. Jadi susah kita nak tahu siapa yang suka, siapa yang tak suka. Okey, itu adalah cabaran yang kedua yang para pendakwah selalu menghadapi perkara ni. Okey, jadi yang ketiga adalah para pendakwah perlu menjaga dari segi pelbagai aspek. Bermaksud dekat sini menjaga percakapan, menjaga semualah, maksudnya siapa yang dilibatkan dalam isu itu, kita semua kena ambil tahu. So mungkin kita melibatkan orang yang berpangkat, orang yang cakap yang tinggi taraf dia. So mungkin dekat situ bila kita tersalah memberi ucapan ataupun memberi kata-kata, mungkin dekat situ telah menyinggung ataupun mengguriskan perasaan setengah individu. Okey, ini adalah 3 cabaran yang dihadapi, yang akan dihadapi oleh para pendakwah untuk berdakwah di semua tempat, tidak kira di mana-mana, dari segi institusi. So dekat situ kita perlulah menjaga apa yang kita nak sampaikan. So jadi saya rasa itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafatina Nadia binti Ahmad Fusal ingin mendapat tajuk kumpulan kami, iaitu strategi. Okey, maksud pada strategi ni ialah membentuk insan-insan yang menjadi rahmat kepada seluruh alam, dan dia juga untuk membina kefahaman
dan yang mana kita perlulah tahu dari apa, ilmu tu dari awal lagi, mengenal Allah semua tu, kerana tentang diri, macam mana kita nak cintai Rasulullah. So dalam setiap dakwah ni kita ada strategi untuk tarik minat seseorang hamba Allah tu. Okey, terdapat yang saya dapat baca, ada 7 bahagian, iaitu yang pertama adalah pendakwah agensi memerlukan gagasan yang jelas. Okey, maksudnya kat sini mengambil sikap dalam satu-satu perkara adalah penting supaya dipercayai dan dipegang dan dapat diekspresi dengan jelas dan terarah. Seorang pendakwah di media apa pun, dia kena, orang kata apa, dia kena ada matlamat dan agenda dakwah dia tu untuk lebih dia dekat lagi dengan orang ramai dan orang ramai dakwah tersebut. Okey, yang itu maksudnya. So dia perlukan banyak idea lah dalam berdakwah ni. Okey, yang kedua adalah bersikap tegas dengan orang kafir. Okey, maksudnya kat sini adalah bersikap tegas dengan orang kafir ialah ketegasan adalah satu sikap yang terpuji, tidak bertentangan dengan ketentuan syarak. Maksudnya kat sini adalah bukan maksudnya ketegasan ni dia bukan kekerasan, bukannya pukul ke apa ke, bukannya brutalism ke, tak. Sebarang tindakan yang dilakukan oleh orang Islam dilihat semula sama ada satu menunjukkan ketegasan sikap ataupun sifat kita, reaction kita, iaitu reaction kepada satu keadaan yang menghina Islam. Itulah baru kita bertindak ketegasan, sebab orang kafir dia menghina Islam, kan. Okey, yang mana kalau soal sahabat Nabi lah, iaitu Abdullah bin Huzaifah, kan. Dia waktu dia bercakap tu, selepas dia berperang dan ditawan, sikap dia tu, dia ketegasan itu bercakap benar, mempunyai akidah Islam. Ketegasan itu semuanya melambangkan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya yang teguh lah. Maksudnya selain selain yang bertentangan dengan agama Islam, dia tidak bercakap. Semuanya berlandaskan syarak. Okey, seterusnya yang ketiga adalah gelagat Yahudi dan Nasrani. Okey, untuk gelagat Yahudi dan Nasrani ni, musuh inilah yang dikatakan orang kata isu yang sekarang ni, kan, yang dari dulu lah, orang kata pada zaman Nabi lagi kita dah tahu berperang ni, kan, berperang Israel apa semua, dia orang nak takluk Palestin tu, kan. So jadi sekarang pun pada hujung Ramadan mereka mula berperang balik umat Islam, kan, dekat Palestin tu. Inilah orang kata musuh kita, orang kata yang nak membentuk, nak melahirkan, mereka ni lah yang melahirkan bagi kita macam fobia lah, kan, dekat negara lain fobia lah dengan benda-benda macam tu, kan. Tapi dekat negara Palestin ni dia pun menjadi, orang kata, lebih matang, lebih kuat. Mereka lah yang nak memperjuangkan hak penduduk, hak, orang kata apa, hak yang mereka nak Islam tu, kan. Supaya mereka tak takut pada mati. Mereka tak takut pada pembunuhan daripada Israel tersebut. Tapi bila mereka mati, maksudnya mereka dah mati syahid. So itu yang mereka nak, perjuangan yang mereka buat tu sehinggalah mereka mati syahid. Okey, yang keempat, menangani masalah besar. Okey, menangani masalah besar ni, orang kata apa, the real problem, dan tindakan ni dia menutup, maksudnya dia macam kita nak halau ni lah, kan, nak tutup. Kita ada gula mesti ada bekas, bila ada bekas dia jadi penutup. So dekat situ complete. Bila kita tak tutup bekas gula tu, automatik lah semua akan masuk, kan. Okey, macam tu juga kita nak strategi kita kena tahu apa masalah sebenar tu, kan. Kita kena cari kecukupan tu, macam kita kena tengok, okey,
apa yang sekeliling kita, macam mana kita kena faham tentang kefakiran orang sekeliling kita, dan kita kena orang kata empati. Kita kena ada empati dekat dekat siapa yang kita nak dakwah tu. Kita tak boleh nak tunjuk orang kata riak kan, riak kita ni hebat, kita boleh dakwah, contoh kita ni terkenal kan, so kita nak tunjuk kehebatan kita tu, tak, tapi kita kena lalui kehidupan mereka tu. Maksudnya kita kena ada misi, visi kita untuk apa, untuk merasai untuk merasai kebenaran tu, dan melahirkan barulah kita, bila dakwah tu barulah kita rasa lahir, ya Allah, aku sentiasa bersyukur. Okay, maksudnya macam itulah. Okay, yang kelima, melahirkan umat yang penuh dengan bijak. Okay, bila kita dah tangani isu sebenar kan, kita automatik kita akan dapat melahirkan umat yang penuh dengan bijak. Okay, maksudnya pada zaman Rasulullah pun dia mempunyai keutamaan. Maksudnya baginda ni dia beribadah paling, orang kata apa, ibadah dia tu paling digemari, paling suka oleh umat dia kan, umat dia waktu tu. So maksudnya apa yang Rasulullah buat, ramai orang ikut kan. Itulah maksudnya, bila dia buat kebaikan, dia buat sesuatu kebaikan yang memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah orang akan senang nak ikut. Itulah orang kata dapat melahirkan umat yang penuh dengan bijak. Okay, yang keenam, yang keenam, poin keenam adalah mewujudkan kesatuan ummah. Okay, kesatuan ummah ni untuk masa kini ni, orang kata apa, cabaran yang besar lah kan, dengan apa, perpecahannya, dengan pergaduhan umat Islam ni. So perpecahan, orang kata apa, perpecahan yang nampak ketara ni, kita bimbang dan akibat macam politik, itu yang kita takut sekarang ni. Kita tak mahu pergolakan tu berlaku dekat negara sesuatu negara. Tambah lagi macam kita ni kat Malaysia ni kan, semuanya nak, orang kata apa, gilakan pangkat, gilakan gilakan harta kan, duniawi semua tu. Itulah yang Allah uji kita macam-macam dugaan. So dari situ pendakwah perlulah menitik beratkan macam mana kita nak ikut pada zaman Rasulullah, macam mana kita nak tekankan balik kepada orang kata apa, kepada nak bagi selit akal lah kepada orang yang suka berpolitik ni, contohnya lah kan, supaya dia hikmah dengan berakhlak. Dia dapat pendapat. Memanglah kita ni kat dunia ni pendapat yang beza-beza, tapi pendapat berbeza-beza tu orang kata apa, kita boleh terima antara satu sama lain. Kita bukan bila kita orang pihak ni cakap sini, kita mula nak bergaduh semua tu, tak. Tapi kita menerima dengan hati yang terbuka, dan kita nilai lah yang mana yang bertentangan dengan agama Islam ni, dan mana yang baik untuk agama Islam ni. Okay, seterusnya yang terakhir lah, yang ketujuh, iaitu mewujudkan khidmat kemasyarakatan. Okay, khidmat masyarakat ni tanggungjawab kita lah untuk mengisi dakwah lapang, atau kita pergi santai-santai kan, yang mendukung lagi hasrat kita tu. Maksudnya dakwah tu semangat lagi, ceria kan. Tak adalah kita ni dakwah kita terlalu strict, maksudnya supaya orang jadi macam macam skemanya apa dakwah ni, contohlah kan, tu akan mengurangkan lagi tarikan tu. Jadi kat sini kita kena macam contoh kan, saya bagi Ustaz Abid Liu lah kan, dia santai-santai dia buat benda tu, tapi dia memberi manfaat kepada semua orang. Dia punya, orang kata apa, dia punya kebaikan tu, Masya Allah, orang boleh ikut dan orang suka, selesa. Dari situlah orang kata apa, kita dapat melahirkan generasi yang mengikut Islam ni, orang kata apa, menyebarkan lagi dakwah-dakwah ni kan. Dan
dia akan mewujudkan prasarana dalam keperluan asas kehidupan peribadi, keluarga dan masyarakat kita, insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih. Okay, kesimpulannya, terdapat pelbagai pendekatan dan medium yang boleh digunakan dalam pelaksanaan dakwah. Namun, kesesuaian pemilihan pendekatan serta medium perlu dititik beratkan agar usaha dakwah yang dilaksanakan berupaya disampai dan diterima oleh masyarakat multi etnik, khususnya dalam masyarakat Malaysia lah pada amnya hari ini. Melandaskan kepada kekuatan peranan, kepelbagaian pendekatan ini, dakwah Islam yang diasaskan oleh seluruh para rasul telah berjaya sampai ke seluruh muka bumi. Institusi di sepanjang sejarah merupakan media utama dan kerangka untuk membangun dan membina peradaban masyarakat. Ia juga berfungsi sebagai pendidikan kekuatan pelajaran di sepanjang zaman.